Setelah keruntuhan tragis dan kehancuran total kerajaan Abbasiyah di tangan tentera Mongol pada tahun 1258 Masihi, kelangsungan politik umat Islam diteruskan oleh beberapa kekuasaan seperti kerajaan Nasriyah di Andalus, Safawiyah di Parsi, Mamaluk di Mesir dan banyak lagi kerajaan Islam lain. Namun, kerajaan yang dianggap paling berkuasa, terutama jika dilihat dari aspek kuasa ketenteraan, adalah kerajaan Uthmaniyah yang berpusat di Anatolia atau pada masa kini dikenali sebagai negara Turki. Teruskan mengikuti ulasan padat tentang kerajaan Uthmaniyah dalam video ini. Nama Uthmaniyah digunakan bersempena nama khalifah pertama dinasti ini, iaitu Uthman bin Ertugrul, yang dianggap pengasas kepada kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Islam yang berpusatkan kekuasaan bangsa Turki ini berkuasa selama 625 tahun, dari tahun 1299 hingga 1924 Masihi. Semasa di kemuncak kegemilangan, kekuasaan kerajaan ini meliputi sebahagian besar benua Asia dari Iraq hingga Palestin, benua Afrika dari Mesir hingga Algeria dan benua Eropah dari Vienna hingga Ukraine. Pusat pemerintahan kerajaan Uthmaniyah terletak di beberapa buah kota, antaranya ialah di Sogod dari tahun 1299 hingga 1335 Masihi, Bursa dari tahun 1355 hingga 1363, Edirne dari tahun 1363 hingga 1453 Masihi, dan pusat pemerintahan berpindah ke Istanbul pada tahun 1453 Masihi. Kerajaan ini dipimpin oleh 37 orang khalifah yang diakhiri oleh Sultan Abdul Majid II. Pemimpin tertinggi kerajaan Uthmaniyah menggunakan gelaran Sultan menggantikan gelaran Khalifah. Sepanjang kekuasaan kerajaan ini, terdapat 4 orang Sultan yang paling berpengaruh dalam memperkukuhkan kekuasaan kerajaan ini. Antaranya ialah Sultan yang pertama, iaitu Uthman Ertugrul, yang lahir pada tahun 1258 Masihi hingga 1326 Masihi dan memerintah selama 27 tahun. Antara sumbangan beliau, selain daripada mengasaskan kerajaan Uthmaniyah, ialah menyatukan wilayah Anatolia daripada kekuasaan Byzantine dan mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kekuasaan kerajaan Saljuk. Seterusnya, Sultan ketiga, iaitu Murad bin Urkhan, yang hidup dari tahun 1325 hingga 1388 Masihi, memerintah selama 30 tahun. Antara sumbangan beliau yang paling penting adalah membentuk pasukan Janissary, iaitu tentera khas kerajaan Uthmaniyah yang sangat terkenal dengan kehebatannya. Kononnya, ia merupakan pasukan tentera pertama menggunakan senampang moden yang kemudian ditiru oleh orang Eropah. Sumbangan beliau yang lain ialah memodernkan angkatan tentera laut dan menukarkan ibu kota dari Bursah ke Edirne. Seterusnya ialah Sultan yang ketujuh, iaitu Muhammad bin Murad atau lebih dikenali sebagai Muhammad Al-Fatih, yang memerintah selama 31 tahun. Tidak keterlaluan jika dikatakan beliau merupakan pemerintah Uthmaniyah yang paling terkenal dalam sejarah kerajaan ini. Kehebatan beliau berkait rapat dengan kejayaannya menakluk dan membuka kota Konstantinopel atau Al-Qustantiniyah pada tahun 1453 Masihi. Konstantinopel pada masa itu merupakan ibu kota, kepada Empire Byzantine yang megah berkuasa lebih dari 1000 tahun.
Berita tentang pembukaan kota ini telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dhalikal jaish, yang bermaksud sungguh Konstantiniyah itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik ketua adalah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya. Selain itu, beliau juga telah berjaya menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary, dan beliau juga telah mewakafkan Hagia Sophia, sebuah gereja Ortodoks Byzantin, sebagai masjid dan membina kompleks Masjid Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya wafat ketika berusia 49 tahun. Seterusnya, Sultan yang ke-10 iaitu Sulaiman bin Salim. Beliau telah memerintah kerajaan ini selama 48 tahun. Di bawah kegemilangan pemerintahan Sultan Sulaiman bin Salim atau Sulaiman pertama, kerajaan Osmaniyah berada di kemuncak kekuasaan dan dianggap sebagai negara terkuat di dunia, sehingga beliau digelar Sulaiman the Magnificent. Antara sumbangan penting beliau ialah membuka wilayah Belgrade di Eropah, seterusnya membuka jalan kepada pembukaan wilayah Hungary, membuka wilayah Algeria dan Tunisia di Afrika, menyusun kod undang-undang yang dikenali sebagai Qanunami yang menyelaraskan undang-undang tradisi dengan syariat Islam. Usaha yang serius terhadap penstrukturan kod undang-undang ini juga menyebabkan beliau dikenali sebagai Sulaiman Al-Qanuni atau The Lawmaker, dan mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang pada masa itu merupakan salah satu kuasa besar di Eropah. Semasa berada di puncak kegemilangan, kerajaan Uthmaniyah telah dianggap sebagai superpower dunia pada ketika itu. Antara faktor kegemilangan kerajaan ini dapat disimpulkan dari beberapa aspek, iaitu aspek pentadbiran, keilmuan, sosial dan ketenteraan. Aspek pentadbiran. Para sultan berperanan dengan berkesan sebagai ketua negara, ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi negara. Para sultan juga berjaya menyelaraskan dengan baik antara pemerintahan dan keagamaan, dibantu oleh para pegawai pentadbiran. Penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia apabila menguasai Selat Dardanella dan Selat Bosporus. Keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, falsafah, kesenian seni bina dan teknikal. Menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Qasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Sosial. Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat, dan sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas, pendidikan dan kesihatan. Faktor ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara, menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Era kelemahan kerajaan Osmaniyah bermula selepas zaman pemerintahan Sultan Salim bin Sulaiman Al-Qanuni, iaitu pemerintah kerajaan Uthmaniyah yang ke-11. Kelemahan ini kemudian diwarisi para pemerintah selepasnya. Antara faktor yang membawa kepada kemerosotan dan seterusnya kejatuhan kerajaan ini ialah: yang pertama, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Kedua, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Gerakan menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Persaingan politik dalaman istana dan perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa.
Faktor-faktor di atas telah menyebabkan kemerosotan dan akhirnya Kerajaan Osmaniyah secara rasmi runtuh pada tahun 1924 Masihi dan diganti dengan negara Turki moden yang berbentuk republik. Kelangsungan Kerajaan Osmaniyah selama 625 tahun telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada generasi muda umat Islam masa kini. Antara iktibar dan pengajaran yang dapat diambil ialah yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Kedua, kita hendaklah sentiasa memperbanyakkan penerokaan ilmu pengetahuan agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Ketiga, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cintakan negara agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh. Keempat, kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara. Sekian.